بك علما يا أكرم الأكرمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siri penghayatan kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengajian kita terhadap kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada malam ini merupakan kelas yang ke-17 pengajian kita yang mana kita kebiasaannya kita baca lebih kurang 10 hadis lebih ataupun kurang dalam satu hari. Itu biasalah. Kita agak laju sedikit kerana saya hanya membicarakan tentang apa yang ada kaitan secara langsung dengan hadis sahaja. Kerana kalau kita nak bincang secara panjang, waktu ngaji fiqh lah pula, ataupun nak bincang mustalah hadis secara panjang, kena mengaji ilmu mustalah hadis khusus lah pula. Jadi saya meletakkan target insya-Allah dalam tempoh kurang daripada 2 tahun kita akan habis kitab ni. Sebagaimana biasa kita akan mulakan, sementara kita mungkin menunggu sahabat-sahabat kita yang lain, kita akan mulakan dengan kita memperkenalkan seorang tokoh di dalam ilmu hadis yang menjadi rujukan Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, Ibn Hajar di dalam dia menukilkan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram ini ada beberapa tokoh, lebih kurang 30 tokoh hadis yang dimenukilkan hadis daripada kitab-kitab asal tersebut. Yang kita nak bincangkan pada malam ini tak lain dan tak bukan iaitu Imam Ibnu Abi Syaibah. Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Imam Ibnu Abi Syaibah ini? Beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Abi Syaibah tu nama dia Ibrahim bin Osman. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Gelaran dia Abu Bakar. Dan dia lebih terkenal dengan gelaran dia dinisbahkan kepada gelaran datuk dia. Nama dia Muhammad. Nama datuk dia Ibrahim. Muhammad bin nama dia Abdullah. Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim. Dan gelaran datuk dia Abu Syaibah. Gelaran dia Abu Bakar. Jadi dia lebih popular dengan gelaran dengan panggilan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nak ringkas lagi Ibnu Abi Syaibah. Bila sebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, inilah tokoh dia. Dia berasal daripada satu negeri nama Wasit dan dia pernah menjelajah ke beberapa buah negeri, di antaranya dia tinggal di Kufah. Kufah sekarang ni di Iraq. Beliau belajar dengan beberapa tokoh yang sangat hebat. Guru beliau ni merupakan seorang yang sangat hebat. Di antaranya siapa? Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak dikatakan oleh setengah ahli-ahli hadis merupakan tokoh yang tidak ada tandingan dari segi hafalan hadis. Dari segi kuantiti hadis yang dihafal di kalangan ulama-ulama hadis, dikatakan tak ada seorang yang boleh menandingi Abdullah bin Mubarak. Jutaan hadis, bukan ribuan. Jutaan hadis yang duduk dalam kepala Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala anhu. Antara guru dia Abdul Rahman bin Al-Mahdi. Abdul Rahman bin Al-Mahdi yang memanglah nama yang sangat-sangat popular dalam hadis. Yang
Kalau kita belajar kitab mustalah hadis, inilah nama yang sering kali berulang. Yahya bin Sa'id Al-Qattan antara guru dia. Sufyan bin Uyainah. Ni biasa kita dengar Sufyan Sauri, Sufyan Uyainah. Sufyan bin Uyainah dia antara guru kepada Imam Ibnu Abi Syaibah. Siapa anak murid dia? Kita nak kenal orang ni, kita tengok tok guru, tengok anak murid, barulah. Anak murid dia tidak lain dan tidak bukan 4 daripada 6 tokoh hadis yang terkenal. 6 tokoh hadis bagaimana yang kita tahu, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Daripada 6 ni 4 anak murid dia. 4 anak murid dia tolak siapa? Tolak Imam Tirmizi dengan Imam Nasa'i. Mana Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, 4 orang anak murid kepada Imam Ibnu Abi Syaibah. Maknanya kita nak kata komand, setara mana lagi komand? Boleh. Anak murid setara tu, dia sangatlah hebat. Ulama-ulama yang menukilkan, mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis daripada Imam Ibnu Abi Syaibah, kalau di kalangan 6 kitab hadis tersebut, seorang saja yang tidak meriwayatkan, daripada Imam Ibnu Abi Syaibah. Tadi 4 orang anak murid dia, memang semua sekali riwayat daripada dia. Yang tak meriwayatkan daripada dia seorang saja, Imam Tirmizi. Adapun Imam Nasa'i, walaupun dia bukan anak murid kepada Imam Ibnu Abi Syaibah, dia meriwayatkan juga hadis Ibnu Abi Syaibah dengan perantaraan orang lain. Dia meriwayatkan daripada guru dia, daripada Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala anhu. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dia tak lain dan tak bukan Imam Muslim. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sahih Muslim, banyak di awal-awal hadis haddatsana Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Ibnu Abi Syaibah. Kalau buka matan kitab Sahih Muslim yang tak ada syarah, boleh katakan hampir setiap muka surat kita akan jumpa haddatsana Ibnu Abi Syaibah. Sehingga 3,000 lebih hadis Imam Muslim tersebut yang diambil daripada Ibnu Abi Syaibah 1540 hadis, lebih kurang separuh daripada hadis-hadis Imam Muslim diambil daripada guru dia Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala anhu. Imam Bukhari lebih daripada 30 hadis yang diambil secara direct daripada Ibnu Abi Syaibah, dan dia muatkan di dalam kitab dia Sahih Al-Bukhari. Kemudian beliau ini mendapat pujian hampir keseluruhan ulama. Saya nak ambil satu pujian yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa beliau ini ahadul a'lam wa a'immatul Islam wa sahibul musannafi alladhi lam yusannaf ahadun mithluhu qat. Dia kata seorang yang al-a'lam, tokoh yang sangat terkenal dan seorang imam dalam Islam ini, iaitu tempat rojokan. Bila sebut imam ni bukannya imam semayang, tapi tokoh rojokan. Dan tuan punya kitab musannaf yang tidak dikarang, tidak ada kitab yang dikarang yang boleh menandingi kitab dia. Ini pujian Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, kerana ada kelebihan dalam kitab dia yang tidak ada pada kitab lain. Ada kelebihan yang ada dalam kitab musannaf yang tidak ada dalam kitab Bukhari. Ada kelebihan yang ada dalam kitab musannaf yang tak ada dalam kitab Muslim. Tu kehebatan, sebahagian daripada kehebatan Imam Ibnu Abi Syaibah. Karangan dia banyak. Antara karangan dia, beliau mengarang berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Beliau mengarang kitab Musnad berkaitan dengan hadis-hadis yang dihimpun berdasarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Beliau mengarang kitab Al-Iman berkaitan dengan akidah. Dan beliau mengarang kitab yang paling popular sekali adalah Musannaf. Kitab Musannaf. Saya nak sebut sedikit pada malam ini pengenalan kitab Musannaf Imam Ibnu Abi Syaibah. Kitab Musannaf ini, sebagaimana Musannaf Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana kitab musannaf yang lain juga,
dia kitab yang menghimpunkan hadis-hadis, bukan hanya hadis marfu'. Saya ulang balik, hadis marfu' iaitu hadis kenyataan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah sendiri. Itu hadis marfu'. Tetapi dia juga mengumpulkan hadis mauquf, kenyataan sahabat. Dalam Bukhari tak banyak kenyataan Sayyidina Umar, kenyataan Abu Hurairah, kenyataan fatwa Ibnu Mas'ud, tak banyak. Banyak di mana? Antaranya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dan dia juga menukilkan kenyataan-kenyataan tabi'in. Kita nak tahu kenyataan Imam Hasan Al-Basri, kenyataan Sa'id bin Musayyib, kenyataan Ibnu Sirin dan seumpamanya. Inilah di antara kitab yang sesuai dijadikan rujukan. Sebagai makluman, dalam kitab ini setengah-setengah pentahqiq kitab ini mengatakan himpunan hadis di dalam ni, nas-nas hadis di dalam kitab ni lebih kurang 36,224 hadis. 36,224 hadis. Hadis Rasulullah, kenyataan Rasulullah adalah 7,915 hadis. Maknanya hadis Nabi lebih banyak daripada Bukhari lagi. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kenyataan daripada sahabat, hadis mauquf berapa? 11,050. 11,050. Tengok fatwa Ibnu Mas'ud, fatwa Ibnu Umar, fatwa itu, ini kenyataan sahabat ijtihad itu 11,000. Kenyataan daripada tabi'in pula 17,259. Kalau dalam Bukhari mungkin tak banyak, mungkin tak sampai ratusan. Tapi dalam kitab dia puluhan ribu. Inilah di antara rujukan yang dijadikan rujukan oleh ulama untuk nak menilai kenyataan sahabat, kenyataan-kenyataan yang disandarkan kepada sahabat, yang disandarkan kepada tabi'in, adakah betul itu kenyataan daripada mereka. Kalau orang kata ini merupakan fatwa Ibnu Umar, ini merupakan fatwa Ibnu Mas'ud, mana rujukan dia? Ada kitab-kitab hadis yang mengumpulkan. Dan beliau mengarang kitab ini mengikut tajuk fiqh. Mula daripada kitab taharah dan seterusnya dengan bab-bab yang lain. Bab suci dan seumpamanya. Tetapi ada juga selain daripada masalah fiqh, dia menyentuh masalah-masalah yang lain. Bab akidah pun ada. Dan di akhir sekali kitab dia menceritakan tentang peristiwa peperangan Jamal dan peperangan Siffin, dan juga peristiwa dan kisah kaum Khawarij. Siapa-siapa nak faham Khawarij, buruh, tengoklah sini. Kitab Ibnu Abi Syaibah. Okey, kita tinggal sekejap Ibnu Abi Syaibah untuk kita ambil nas-nas Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram. Beliau wafat pada tahun 255 Hijrah. Lebih awal daripada Imam Asy-Syafi'i. Ya ke? Mana awal daripada Imam Syafi'i? Wafat. Lewat sikit Imam Syafi'i 204. Belek semula tak? 150 204 Imam Syafi'i. Kalau tak ingat orang lain pun Imam Syafi'i takkan tak ingat. Okey. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala wa bihi qala wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr fajran fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu as-subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Kitab terjemahan saya ni buat wa yahilla. Tak ada sebab nak letak baris atas. Salatu subhi wa yahillu. Ke kitab lain ada yahillu. Wa ani Ibn Umar belum lagi. Apa reverse satu hadis? Wa bihi qala wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asy-syafaqu al-humrah
rawahu ad-Daraqutni wa sahhaha Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu waqfah. Hadis yang bermaksud daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, iaitu kewujudan mega merah. Namun Ibnu Khuzaimah dan lain-lain menilainya hanya sampai pada Ibnu Umar. Hadis ini pertama sekali berkaitan dengan sanad, sedikit kita bincang. Disebut sebagai diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan Ibnu Khuzaimah dan tokoh-tokoh yang lain meletakkan hadis ini, menyandarkan hadis ini kepada Ibnu Umar. Maknanya setakat Ibnu Umar saja, ini merupakan kenyataan ataupun tafsiran daripada Ibnu Umar, bukannya kenyataan daripada Rasulullah. Apakah yang dimaksudkan daripada hadis ini? Asy-syafa', iaitu nak menerangkan tentang waktu semayang dulu. Tentang waktu semayang disebut sebagai habis syafa', apabila hilangnya syafa'. Apa dia syafa'? Hilangnya kemerah-merahan. Itu syarah daripada hadis-hadis yang terdahulu, iaitu bila masuknya waktu isyak. Waktu isyak hilangnya hilangnya syafa' tersebut kemerah-merahan. Ada setengah penafsiran menyatakan keputihan. Apa makna keputihan? Maknanya kita tengok dah tak nampak, dah gelap betul dah. Tak nampak dah kecerahnya. Maghrib tu ada lagi cerah, bila hilang sepenuh cerah, itulah waktu isyak. Dan begitulah ada penafsiran di sini. Ibnu Umar mentafsirkan yang dimaksudkan asy-syafa' itu merah. Kita tengok waktu maghrib tu nampak ada kemerah-merahan lagi, waktu isyak dah tak nampak dah. Itu penafsiran makna asy-syafa'. Berkaitan dengan waktu maghrib, akhir waktu maghrib dan awal waktu isyak. Hadis wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajran, fajrun yuharrimu at-ta'ama wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah ay salatu as-subhi wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahhaha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fajar itu ada dua jenis, iaitu fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan solat. Kemudian fajar yang mengharamkan solat, yakni solat subuh, dan menghalalkan makan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Hakim yang dinilai sahih oleh keduanya. Walil Hakim fi hadis Jabir radhiyallahu anhu nahwa wa zada fil ladhi yuharrimu at-ta'am innahu yadhhabu mustatilan fil ufuq wa fil akhari innahu kadhana bis-sirhan. Menurut riwayat Al-Hakim melalui hadis Jabir radhiyallahu anhu telah disebutkan hal yang sama. Namun sehubungan dengan fajar yang mengharamkan makan ditambahkan, sesungguhnya fajar ini terlihat memanjang di cakrawala. Menurut teks yang lain disebutkan, iaitu riwayat yang lain ada menyebut sesungguhnya fajar ini kelihatan seperti ekor serigala. Yang pertama sekali, kalau kitab buat wayahilla, perbetulkan wayahillu. Ke semua kitab wayahilla ada kitab wayahillu. Salatus subhi wayahillu fihi ta'am. Lam bagi depan. Bagi depan. Yahil lu ke lam? Ni yahillu. Tak ada sebab nak letak dia bagi atas. Imam Ibn Malik menyebut irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas adu. Rafa'kalah fi'il mudhari' apabila dia sunyi dia daripada segala amil nasab dan amil jazam. Sebagai contoh tas adu. Jadi di sini dia merupakan fi'il mudhari' yang tidak ada sebab yang kita nak ubah dia daripada bagi depan. Wa yahillu. Okey. Kemudian kita lihat satu perkara berkaitan dengan sanad hadis ini. Wa fajrun tahrumu fihi salah,
ai salatu subhi. Jumpa kalimah ai salatu subhi. Ai salatu subhi itu dinamakan dengan satu istilah oleh ulama hadis sebagai mudraj. Mudraj iaitu suatu tambahan yang merupakan tafsiran kepada hadis. Itu dinamakan mudraj. Bukan hadis Nabi itu. Hadis Nabi wa fajrun tahrumu fihi salah wa yahillu fihi ta'am. Ai salatu subhi dalam bracket itu dia merupakan mudraj. Suatu penafsiran di kalangan perawi yang diletak di tengah-tengah hadis untuk memudahkan kita faham. Itu dinamakan mudraj. Dengan satu istilah dinamakan mudraj, mim dal ra jim. Hadis mudraj yang seumpama inilah. Dalam hadis ini ada apa lagi kita nak bincang? Okey. Dalam hadis ini, kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa waktu subuh bahawa fajar dia terbit dua kali. Terbit kali yang pertama dinamakan fajar yang pertama ataupun dinamakan fajar sadiq, fajar kazib. Fajar yang bohong, mana dia nampak macam cerah dah sikit tapi dia hilang balik, gelap semula. Itu dinamakan fajar kazib. Dan yang kedua fajar sadiq. Fajar sadiq inilah yang dikatakan waktu masuk subuh. Mana fajar yang sungguh masuk waktu subuh. Yang cerah tu dia tak hilang dah, cerah tu dia terus sampai cerah sungguh. Dan kita tengok di sini satu fajar yang pertama fajar kazib. Fajar yang kazib di sini kalau orang puasa boleh makan lagi. Sembahyang subuh tak boleh lagi. Dia kata al-fajru fajrun yuharrimu ta'am. Fajar yang mengharamkan makan. Ini fajar yang kedua ni. Mana fajar yang kemudian? Masuk waktu subuh haram makan. Wa tahillu fihi salah dan halal padanya sembahyang. Maknanya boleh sembahyang subuh. Ini fajar yang kedua. Dan fajar yang kemudian. Fajar yang kedua dia kata yang dinamakan fajar kazib. Fajar ni lebih awal daripada tu haram sembahyang. Maknanya sembahyang subuh haram, bukan haram sembahyang lain. Sebab itulah dia ditafsirkan oleh perawi ai salatus subhi. Haram sembahyang subuh. Sebab apa? Tak masuk lagi. Dan halal makan. Maknanya boleh lagi makan bagi orang yang berpuasa. Di sini menunjukkan bahawa subuh menunjukkan bahawa fajar dia ada dua, fajar sadiq dan fajar kazib. Fajar sadiq masuk waktu subuh tu. Fajar kazib sebelum daripada tu lagi. Dan sebab itulah dalam sembahyang subuh ni dia ada dua kali azan. Dua kali azan. Bab azan nanti kita akan jumpa juga pada hari ni. Jadi pada yang kedua tersebutlah tidak dibenarkan makan. Yang kedua tersebutlah menunjukkan waktu. Mana yang kedua maksud saya bukan yang kedua disebut dalam hadis ni. Kalau hadis ni dia sebut yang pertama yang masuk waktu subuh, yang kemudian tu. Yang kedua yang awal. Maksud saya yang kemudian itulah masuk waktu subuh tak boleh makan. Yang awal tu tak masuk lagi waktu subuh, tak boleh sembahyang tapi boleh makan. Ni tak ada masalah. Kita zaman sekarang ni kita tengok itu saja dah. Dan ini juga disebut sebagai setengah ulama menyandarkan isu-isu hadis-hadis yang seumpama ni meletakkan bagi orang yang berpuasa waktu seolah-olah waktu standby. Dinamakan imsak tersebut. Namakan imsak kerana ada dah fajar, tanda-tanda tu bukannya haram lagi, tetapi sebagai persediaan takut terlajak. Kemudian hadis yang seterusnya wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha rawahu at-Tirmidzi wal Hakim wa sahhaha wa asluhu fi as-sahihain. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda
Amalan yang paling utama ialah mengerjakan solat di permulaan waktunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Keduanya menilai sahih hadis ini. Asal hadis berada di dalam kitab Sahihain. Okey. Saya nak sebut tentang sanad hadis ini, tentang matan hadis ini, perbincangan sedikit tentang wa asluhu fi sahihain. Apa maksud asal hadis ini ada dalam kitab Sahihain? Sahihain itu Bukhari dan Muslim. Maknanya walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Hakim, tetapi dalam Bukhari dan Muslim ada hadis yang seerti, yang hampir sama maksud dia dengan ini. Tapi mungkin lafaz dia panjang. Imam Ibn Hajar dia pilih yang ringkas sedikit, yang pendek sedikit. Asas dia ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mungkin dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Kalau nak tahu lafaz-lafaz dalam Bukhari dan Muslim tu kena rojak semula lah. Kalau saya boleh bagi nombor hadis dalam Bukhari, nombor hadis dalam Sahih Muslim, saya boleh bagi. Tapi minta lepas ni lah. Ada dalam kitab saya. Itu maksud wa asluhu fi sahihain. Samalah kalau kita jumpa di mana-mana hadis ini riwayat tokoh sekian-sekian, tetapi asas hadis ni ada dalam kitab sekian-sekian. Mana asas dia yang seerti, tak semestinya lafaz yang sama. Kemudian hadis yang seterusnya. Jadi kita syarah maksud hadis kemudian. Wan Abi Mahzurah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah. Itu silap baris juga, ridwanullahi. Wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Akhrajahu ad-Daraqutni bi sanadin dha'ifin jiddan. Daripada Abu Mahzurah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, permulaan waktu mengandungi redha Allah, pertengahannya mengandungi rahmat Allah, dan penghujungnya mengandungi pemaafan Allah. Diketengahkan, diriwayatkan oleh Daraqutni dengan sanad yang dhaif sekali, maknanya sangat dhaif. Walid Tirmizi min hadis Ibn Umar nahwa dun al-awsat wa huwa dhaifun aidan. Menurut Imam Tirmizi melalui hadis Ibn Umar disebutkan hal yang sama, iaitu samalah maksud dengan hadis Abu Mahzurah di atas tadi, namun tanpa menyebut bahagian tengah. Maknanya dalam Tirmizi awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah, tak sebut tengah. Wa awsatuhu tak sebut. Namun riwayat ini juga dhaif juga. Kita lihat dalam ketiga-tiga hadis ni. Yang pertama hadis yang memang sahih, Bukhari dan Muslim kata sebaik-baik amalan sembahyang di awal waktu. Yang kedua dan ketiga hadis yang dhaif. Hadis dhaif kata awal waktu keredaan Allah, tengahnya rahmat Allah, akhirnya keampunan daripada Allah. Riwayat Ibn Umar pun menyebut sama, cuma dia tak sebut tengah, dia sebut awal dengan akhir saja. Ni juga dhaif. Jadi kita lihat kepada ketiga-tiga hadis ni, hadis yang sahih dah ada dah sebut sembahyang di awal waktu. Jadi hadis dhaif di sini, walaupun dhaif jiddan sekalipun, dia tidak jadi masalah dah. Kerana apa? Kerana hadis yang sahih dah ada. Sembahyang awal waktu ni hadis Bukhari dan Muslim dah ada dah. Jadi walaupun ada hadis dhaif menceritakan apa kelebihan awal waktu. Kalau tadi hadis sahih afdalul amal, sebaik-baik amalan sembahyang di awal waktu. Jadi hadis dhaif sebut awal waktu mendapat keredaan Allah. Memanglah kelebihan lah tu. Hadis sahih sebut ada kelebihan seafdal-afdal. Jadi hadis dhaif sebut kelebihan dia mendapat keredaan Allah. Jadi sebagai penafsiran kepada hadis yang sahih, sokongan kepada hadis yang sahih tak jadi masalah. Tambah lagi dalam bab-bab fadail, bab-bab kelebihan ini. Kalau kita tengok dalam hadis ni, hadis Ibnu Mas'ud, hadis yang sahih, hadis Abu Mahzurah dan hadis Ibnu Umar, walaupun dhaif tetapi dia hanya sokongan kepada hadis sahih saja. Hadis yang dhaif ini tidak boleh kita jadikan hujjah, tetapi boleh kita jadi istiqnas sebagai sokongan.
Hujah ni macam apa? Dengan istilah yang mudah faham, bukti grade A. Sokongan ni grade B. Grade B. Sokongan. Kalau dalam pembuktian ada dinamakan bayyinah. Kalau dalam bab penyaksian ada dinamakan bayyinah. Bayyinah ni mana? Ada bukti saksi betul jelas. Tetapi selain daripada bayyinah ada qarinah. Ada qarinah. Sebab tu saya kadang-kadang saya tengok orang yang mengkritik apa? Dalam isu grade A, grade B ni kadang-kadang banyak yang terlajak hukum. Walaupun benda tu tak berapa betul. Nak mengkritik benda yang tak betul, dia pun tak betul juga banyak. Ibarat kata dia nak selamatkan kereta ni daripada jatuh longkang. Jatuh longkang belah sini, dia tolak sampai jatuh longkang belah sana. Banyak gitu bila tak berapa nak faham. Sebab itulah hadis dhaif. Dia tak boleh jadi hujah, tetapi dia boleh jadi istiqnas sebagai sokongan. Dah ada hujah, tetapi sebagai sokongan. Dan kalau kita lihat dalam kitab Imam Ghazali kebanyakannya, dalam kitab Ihya Ulumuddin khususnya, kebanyakan hadis dhaif dia sebagai istiqnas. Ada dah hujah daripada Quran kelebihan gitu gini dalam satu masalah tu daripada Quran, daripada hadis sahih, kemudian barulah datang hadis-hadis yang dhaif. Terkadang dia tersilap dalam menukilkan hadis-hadis yang dikira maudhu' ataupun palsu. Okey. Timbul satu persoalan. Banyak hadis menyatakan tentang seafdal amalan. Orang ni tanya apakah dia sebab seafdal amalan wahai Rasulullah? Ada kala Rasulullah jawab dengan jawapan yang lain. Al-jihadu fi sabilillah antaranya. Ada sahabat tanya, Nabi jawab tut'imut ta'am, bagi makan ke orang. Ada sahabat tanya, Nabi jawab kamu bagi salam. Para ulama dalam mentafsirkan hadis-hadis yang seumpama ni, soalan yang sama dengan jawapan yang berbeza, nampak macam canggah, tetapi sebenarnya tidak bercanggah. Tengok pada suasana dan keadaan. Bila dah masuk waktu semayang, seruan jihad tak ada, orang pun tak ada, semayanglah paling afdal. Nak bagi salam ke apa? Orang tak ada. Nak berjihad, bukan waktu nak berjihad, semayanglah paling afdal. Waktu berjihad, jihadlah paling afdal. Kita dah, walaupun masuk waktu semayang boleh semayang khauf, tu jihadlah paling afdal. Orang banyak duit di tempat masyarakat di kebuluran, bagi makan orang lebih afdal. Tengoklah tu. Sebab itulah kita dah masa musim banjir, bantu orang banjir. Kalau waktu banjir dah kita kata semayang jemaah lebih afdal ataupun zikir lebih afdal, tu tak kenalah. Sebab itulah Nabi menjawab mengikut keadaan dan suasana. Kalau kita nak kata ikut aulawiyat pun boleh. Itu maksud Nabi SAW dari sudut seafdal amalan. Kemudian kita berpindah kepada hadis yang lain. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdatain akhrajahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wa fi riwayati Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atai al-fajr. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiada solat sesudah fajar kecuali hanya 2 sujud. Hadis diketengahkan, diriwayatkan oleh khamsah, 5 orang tokoh kecuali Nasa'i. Di dalam riwayat Abdul Razzaq ada disebutkan tiada solat sesudah fajar kecuali fajar terbit kecuali hanya 2 rakaat fajar. Wa mithluhu Liddarqutni Lidari salah pula tu. Liddarqutni an ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Perkara yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni melalui Ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Jadi Darqutni dia dara tu dia apa? Mamnu' min as-sarf. Dia kalimah sekaligus Darqutni. Buat lidari Qutni tak berapa nak betul tu.
dari segi barisnya. Kita lihat kedua-dua hadis ini. Hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Amr. Ibnu Umar anak Sayyidina Umar, Ibnu Amr anak Sayyidina Amr bin Al-As. Hadis Ibnu Umar riwayat khamsah. Siapa dia khamsah? Saya ulang sekali lagi. Siapa? Bukhari pula dah. Khamsah tak masuk Bukhari Muslim. 5 tokoh hadis. Siapa dia? Yang masuk Ibnu Hajar? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ni 5. Bila 5 ditolak Nasa'i. Akhrajahul khamsah illa Nasa'i. Maknanya 4 saja. 5 tolak Nasa'i, jadi tinggal 4. Jangan kata 5 tak tahu siapa dia 5. Kita kena ingat istilah Ibnu Hajar ni. Ni istilah Ibnu Hajar. Orang lain belum tentu khamsah 5 ni. Kadang-kadang khamsah lain. Muttafaqun alaih. Siapa muttafaqun alaih? Bukhari Muslim. Salah. Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad muttafaqun alaih. Sahihan Bukhari Muslim. Jadi muttafaqun alaih ada 2. Yang pertama sekali mengikut istilah yang digunakan oleh dalam kitab Nailul Awtar, muttafaqun alaih Bukhari, Muslim dan Ahmad. Selain daripada kitab tu muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jangan silap kitab. Hak tu ya, bila silap kitab jadi pening belaka. Begitulah saya tengok banyak orang baca kitab lain guna istilah lain. Baca kitab Syafi'i baca kitab Hambali, kitab Ibnu Taimiyah guna istilah mazhab Syafi'i, memang berterabur. Baca kitab mazhab Syafi'i guna istilah ulama mutaakhirin, memang berterabur. Sebab tu kadang-kadang baca kitab Syafi'i jumpa fatwa Ibnu Taimiyah dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab sebut Syekhul Islam, padahal Syekhul Islam tu orang lain. Sebab tu saya sebut khamsah tadi mengikut istilah Imam Ibnu Hajar. 5 tokoh yang dimaksudkan di sini iaitu Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Mengikut riwayat Abdul Razak. Abdul Razak ni kitab di Musannaf juga. Musannaf Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Musannaf Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Kitab-kitab ni dulu tak berapa nak ada. Sekarang ni dah mula dicetak. Macam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dah mula dicetak. Walaupun dulu memang kita tak jumpa. Tak jumpa cetakan dia yang paling awal lagi. Mungkin tak sampai lagi ratusan tahun. Memang confirm tak sampai ratusan tahun. Baru puluhan tahun saja. Jadi hadis ini, kedua-dua hadis ini menunjukkan tidak ada sembahyang, bermaksud tidak ada sembahyang selepas masuknya waktu fajar kecuali 2 rakaat. Lepas masuk ba'dal fajri ay ba'da dukhuli waqtil fajri, selepas masuk waktu subuh tak ada sembahyang kecuali 2 rakaat. Apa makna hadis ni? Dari segi zahir hadis ni menunjukkan bahawa sunat sembahyang sembahyang sunat sebelum subuh hanya 2 rakaat. Dah boleh lebih tak? Sapi? Mazhab Syafi'i boleh lebih tak? Sebelum sembahyang subuh. Bila masuk waktu subuh, kita nak sembahyang sunat lebih 2 rakaat. Boleh tak? Tak boleh? Boleh tak? Tapi hadis ni ke mana kita nak jawab? Dah masuk waktu subuh, qiyamul lail biasa belum. Dari segi hadis ni, dari segi zahirnya memang seolah-olah satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kebanyakan ulama menyatakan bahawa makruh sembahyang lebih daripada 2 rakaat sunat qabliyah subuh. Setengah ulama. Tetapi setengah ulama yang lain menyatakan tak makruh. Kerana apa? Kerana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala anhu, hadis Amr bin Ambasah
Dia ni seorang sahabat pernah bertanyakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul laili asma'?" Wahai Rasulullah, waktu malam mana yang paling mustajab, paling didengari oleh Allah Taala, paling Allah Taala nak terima amalan? Apa jawab Rasulullah? Jauful lailil akhir. Di akhir malam. Fasalli ma syi'ta, maka sembahyanglah ikut nak kamu, ikut kehendak kamu. Fa inna salata mashhudatun maqbulatun hatta tusalli subh. Sungguhnya sembahyang disaksikan oleh Allah Taala dan diterima oleh Allah Taala selagi kamu tak sembahyang subuh. Mana selagi kamu tak sembahyang subuh, walaupun dah masuk waktu, hadis ni dari segi zahirnya membenarkan kita sembahyang sunat banyak mana sekalipun. Jadi tak timbul masalah. Jadi kita faham hadis ni, la salata ba'dal fajri illa sajdatain, difahami oleh setengah ulama bahawa sunat sebelum subuh 2 rakaat saja, tetapi ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud membenarkan kita sembahyang lebih daripada itu. Jadi tak ada masalah. Ni perkara yang sunat saja. وعن أم سلمة وبه قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن قلت أفنقضيهما إذا فاتتنا قال لا أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعنى. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahawa biasa Rasulullah, bahawa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan solat asar. Solat asarnya terus masuk ke dalam rumahku. Mana bila Rasulullah sembahyang asar, lepas pada tu masuk ke dalam rumah. Kemudian solat lagi 2 rakaat. Kemudian aku tanyakan kepada baginda perkara itu. Baginda menjawab, tadi aku terlalu sibuk sehingga meninggalkan 2 rakaat sesudah zuhur. Maka baru sekarang ini dapat aku kerjakan. Aku bertanya, jika kedua-duanya terlewatkan olehku, bolehkah aku pun mengqadanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak usah, mana tak perlu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Menurut riwayat Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang seerti dengan hadis di atas tadi, tetapi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini kita lihat Nabi sembahyang lepas asar. Dulu kita dah baca di antara waktu yang dilarang oleh Nabi sembahyang lepas asar. Sini Nabi sembahyang lepas asar. Nabi sembahyang asar berjemaah dengan sahabat, kemudian balik ke rumah sembahyang pula 2 rakaat. Kalau kita tengok hadis ni, kalau tak silap saya dalam Bukhari pun ada cerita. Sebab saya pernah baca hadis yang seerti dengan ni. Dalam Sahih Bukhari memang ada cerita Sayyidatina yang diceritakan daripada Sayyidatina Aisyah. Nabi balik ke rumah sembahyang semula, lepas sembahyang 2 rakaat lepas asar. Lalu Nabi kata, sembahyang tu aku tadi tak sempat nak sembahyang ba'diyah zuhur. Dan mengikut riwayatnya, kenapa Nabi tak sembahyang? Kerana ada suatu rombongan datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu rombongan Abdul Qais. Rombongan Abdul Qais bincang bab dakwah nak masuk Islam, datang bertemu dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah tengok yang tu lebih penting, sehingga sampai waktu asar, sembahyang asar, lepas asar baru ada ruang untuk Nabi sembahyang ba'diyah zuhur. Dari segi zahirnya nampak macam qada tak? Sebab itulah dari segi dalam masalah ni mazhab Syafi'i menyatakan sembahyang sunat yang kita biasa tak tinggal disunatkan juga kita qada. Contoh, kita memang sembahyang qabliyah subuh tak pernah tinggal, jarang sekali tinggal. Tiba-tiba hari tu sedar-sedar imam dah Allahu Akbar, kita pun pergi sembahyang subuh dulu. Lepas sembahyang kan baru kita sembahyang sunat. Dibolehkan.
Mana ganti kepada semayang tu. Tapi bila sebab itulah para ulama mentafsirkan, bila ditanya kepada Rasulullah, apakah kami pun kena qada? Nabi kata, tak payah. Dia tak jadi wajib qada perkara sunat ini. Dan yang keduanya, kalau tidak dijadikan amalan biasa, tak sunat qada. Biasa dia malas semayang subuh, semayang ba'diyah lepas sebelum semayang qabliyah sebelum subuh. Tiba-tiba hari tu lepas semayang subuh konon-konon nak qada qabliyah tadi. Tu tak boleh. Tak boleh dia nak qada. Bagi orang yang biasa dibolehkan qada. Dibolehkan qada. Orang biasa tak tinggal semayang sunat rawatib, dibolehkan qada. Semayang sunat juga dibolehkan qada mengikut mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ni di antara dalil-dalil dia. Kalau dalam macam tahiyatul masjid, kita dah bincang dah dulu pada kelas yang lepas. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak jadi masalah sembahyang yang ada sebab lebih awal. Bila masuk masjid ada sebab dia nak sembahyang, dibolehkan sembahyang tahiyatul masjid dalam masjid. Walaupun selepas asar, walaupun selepas subuh. Yang tu kita dah bincang dah dulu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain tetap juga tak boleh. Saya sebut tadi boleh qada bagi mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi dan Maliki tetap tak perlu qada. Sebab apa? Sebab dia ambil yang ujung hadis tadi. Afa naqdihima? Tanya daripada Ummu Salamah, tanya kepada Rasulullah, afa naqdihima idza fatatna? Nabi jawab, la, tak perlu qada. Jadi daripada situ nampak macam tak perlu qada. Tengok perbuatan Nabi nampak macam qada. Jadi sebab tu ada khilaf. Nabi tinggal, kemudian Nabi buat. Apa makna? Macam qada. Isteri dia tanya, perlukah kami qada? Tak payah. Nampak macam canggah. Sebab itulah ada kedua pandangan ulama. Tapi macam-macam lah penafsiran ulama yang secara lebih panjang lagi, kita tak perlulah nak bahas panjang. Sebab maksud saya, kita faham nas ataupun teks hadis saja. Nak faham secara forok fiqh tu mengaji dengan ustaz lain lah pula. Banyak ustaz-ustaz lain. Jadi saya nak laju sikit lah. Habis dah bab berkaitan dengan waktu semayang. Babul adhan.